ونصلي ونسلم على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين أما بعد. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, sebelum kita membincang dan menghuraikan ayat-ayat daripada surah Al-Baqarah pada malam ini, terlebih dahulu kita sama-sama membaca. Mudah-mudahan menambahkan lagi keberkatan majlis ilmu kita pada malam ini insya-Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kita akan baca bermula daripada ayat 31. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما
ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين صدق الله العظيم. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Dalam kuliah yang lepas, kita telah memahami apakah yang dimaksudkan dengan khalifah. Ketika mana Allah Ta'ala mengisytiharkan kepada para malaikat bahawa dia nak menjadikan di atas muka bumi ini khalifah di kalangan manusia. Dan apakah perbezaan di antara kalimah khalifah yang membawa makna pengganti dengan kalimah khalfun yang juga memberi makna pengganti? Khalifah adalah pengganti yang baik di kalangan pemimpin yang taat, yang tunduk kepada Allah. Khalfun juga dengan makna pengganti, tetapi pengganti yang jahat, yang menyimpang, yang zalim, yang menyeleweng. Sebab itu kita telah sebutkan apa yang dimaksudkan dengan khalifah di sini ialah Nabi Adam dan man qama maqamahu. Nabi Adam alaihissalam dan orang-orang yang menunaikan tanggungjawab sebagaimana Nabi Adam dan para anbiya, para rasul alaihimussalatu wassalam. Sekiranya tidak ditunaikan tanggungjawab dengan penuh amanah sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah, maka itu terkeluar daripada maksud khalifah yang dikehendaki oleh Allah. Dan kita juga telah menyebut apakah yang menyebabkan para malaikat semacam tidak setuju pada zahirnya apabila Allah mengisytiharkan pelantikan manusia sebagai khalifah. Kerana malaikat menyatakan makhluk seumpama manusia ini adalah man yufsidu fiha wa yasfikud dima, yang suka melakukan kerosakan dan menumpahkan darah. Persoalannya, bagaimana malaikat mengetahui? Adakah dakwaan malaikat itu berasaskan dengan keyakinan ataupun berasaskan zanniyan, sangkaan, jangkaan, kemungkinan? Ini juga telah kita huraikan dengan menyebut pendapat para ulama dengan dalil yang menjadi asas kepada pendapat masing-masing. Dan kita telah membuat kesimpulan bahawa sesiapa yang
merasakan tanggungjawab dia sebagai hamba semata-mata dengan beribadat dan tidak ada tanggungjawab yang berkait dengan negara, berkait dengan kewajipan amal ma'ruf nahi munkar di kalangan sesama manusia. Kalau dia fikir tanggungjawab dia hanya sekadar ibadat khususiah semata-mata, maka Allah Ta'ala tak perlu cipta mereka, kerana tugas itu boleh dan sudah dilaksanakan oleh para malaikat. Kerana ini antara hujah malaikat. Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Pasal apa engkau nak lantik manusia sebagai khalifah, jenis golongan yang suka melakukan kerosakan dan menumpahkan darah, sedangkan kami makhluk yang sentiasa bertasbih, mensuci dan membesarkan engkau? Malaikat berkata sedemikian kerana menyangka tugas khalifah hanya itu sahaja. Sedangkan tanggungjawabnya banyak yang tak mungkin dan tak sesuai dengan makhluk malaikat. Nak mentadbir negara, nak turun ke laut, nak toreh getah, takkan malaikat nak pergi noreh getah? Takkan malaikat nak pergi laut takat ikan? Nak naik turun, naik pejabat, nak tadbir negara, urusan ekonomi. Kalau setakat beribadat memang sesuai lah. Sebab itu kita tegaskan bahawa sesiapa yang menganggap bahawa tugas tanggungjawab dia sebagai hamba cukup dengan beribadah semata-mata, maka Allah Ta'ala tak perlu cipta manusia. Tapi tugas khalifah iqamatuddin wa siyasatud dunya bih, menegakkan agama dan menguruskan urusan dunia seluruhnya dengan agama. Dan Allah Ta'ala menegaskan kepada para malaikat, inni a'lamu ma la ta'lamun. Wahai malaikat, sesungguhnya aku tahu apa yang kamu tidak tahu. Allah Ta'ala Maha mengetahui di atas segala ketetapan dan keputusannya. Dan sebagai seorang yang beriman, kita hendaklah yakin dengan keyakinan yang jazam, tidak ada keraguan walaupun sedikit, bahawa keputusan Allah itulah yang terbaik, sama ada yang berupa perintah ataupun larangan. Keputusan Allah yang berkait dengan perintah, maka pasti membawa kebaikan, membawa kesan yang positif kepada kehidupan manusia. Keputusan Allah yang berkait dengan larangan, ini haram, ini tak boleh, pasti dia membawa kemudaratan, pasti dia tidak baik kepada manusia. Maka sebab itu Allah Ta'ala haramkan. Allah Ta'ala Maha mengetahui apa hikmah di sebalik ketetapan, di sebalik keputusan yang dibuat. Kita sebagai hamba, sama ada kita mengetahui hikmahnya atau tidak, wajib kita tunduk dan melaksanakan apa yang diperintah dan meninggalkan apa yang dilarang. Kerana Allah Ta'ala itu Maha mengetahui di atas segala-galanya. Itu kesimpulan beberapa poin yang telah kita bincang dalam kuliah sebelum daripada ini. Seterusnya Allah Ta'ala menegaskan, وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ. Dan Allah Ta'ala telah mengajar kepada Nabi Adam nama-nama seluruhnya.
Kemudian dia bentangkan nama-nama itu kepada para malaikat. Allah Ta'ala bentangkan semua itu, apa yang telah diajar kepada Nabi Adam, Allah bentangkan pula kepada para malaikat. Dan Allah Ta'ala berfirman, beritahu kepada aku nama-nama itu semua. Cerita kepada aku, ambi'uni, cerita dan beritahu kepada aku nama kepada semua perkara itu yang telah diajar pada Nabi Adam alaihissalam. In kuntum sadiqin, sekiranya kamu benar sebagaimana yang kamu, wahai para malaikat, dakwa yang kamu ni lebih layak daripada manusia untuk dilantik menjadi khalifah, dan manusia ni tak layak. Berkata Ibnu Abbas, Ikrimah, Qatadah, Mujahid dan Ibnu Jubair, yang dimaksudkan dengan nama-nama, semua nama yang diajar itu ialah semua perkara yang ada di atas muka bumi ini. Jaliluha wa haqiruha, daripada sekecil-kecil perkara sehinggalah sebesar-besar perkara, semuanya diajar oleh Allah kepada Nabi Adam alaihissalam. Ini namanya apa, ini namanya apa, ini namanya apa. Semuanya diajar oleh Allah kepada Nabi Adam alaihissalam. Itu kata Ibnu Abbas dan beberapa ulama yang lain, yang dimaksudkan dengan al-asma'a kullaha. Zahir daripada ayat itu pun sudah memberi makna bahawa semua perkara diajar oleh Allah Ta'ala nama-namanya kepada malaikat. Kerana di sana ada juga pendapat di kalangan ulama, nama-nama yang diajar itu nama-nama yang tertentu, bukan semua. Bukan semua yang ada atas muka bumi. Semua juga, tapi semua yang berkait dengan golongan tertentu sahaja, bahagian tertentu sahaja. Tapi kata Ibnu Abbas, semua itu semua perkara yang ada atas dunia, daripada sekecil perkara sehinggalah sebesar perkara. Sebaik saja Allah bentangkan dan bertanya kepada malaikat. Sekarang malaikat, cuba kamu cerita. Cuba kamu beritahu nama-nama semua ni. Apa jawab malaikat? Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Innaka antal alimul hakim. Mereka, yakni pada malaikat itu jawab, Maha suci engkau wahai Tuhan, kami tidak ada ilmu melainkan sekadar apa yang engkau ajarkan kepada kami. Kami tidak tahu. Yang kami tahu sekadar yang engkau ajar kepada kami. Innaka antal alimul hakim. Sesungguhnya engkaulah Tuhan yang maha mengetahui lagi maha bijaksana. Ini sifat terpuji yang ada pada malaikat. Sifat rendah diri, tawaduk, tidak sombong, tidak angkuh. Jauh sekali bodoh sombong. Bukan kata tak bodoh, tak sombong. Bahkan tidak juga bodoh sombong. Ada orang dia bodoh sombong.
Dalam bodoh sombong, tak nak mengaku dia itu bodoh. Dia berasa dia tahu, habis semua orang setiap apa orang tanya dia jawab belaka walaupun dia tahu. Ini bukan akhlak yang baik. Kata Sa'id Hawa rahimahullah, hadza adabun rafi'un an yaqula al-mas'ulu an syai'in la yadrihi la adri. Kata Sa'id Hawa rahimahullah, ini adalah akhlak yang sangat tinggi, yang sangat mulia. Apabila seseorang itu ditanya tentang perkara yang dia tidak tahu, dia jawab, la adri, aku tidak tahu. Sebagaimana contoh akhlak yang ditunjukkan oleh para malaikat. Dia tak reka. Kalau dia memang tak tahu, dia kata dia tak tahu. Dan itu sedikit pun tidak merendahkan darjat dan kedudukan mereka di sisi Allah Ta'ala. Termasuklah manusia ini. Hatta orang alim, dia bukan tahu semua pun. Ada perkara yang dia takhasus, dia mahir dalam sesuatu bidang. Kadang-kadang bidang yang dia ceburi itu pun bukan semua dia kuasai. Dia mengaji syariah. Daripada peringkat diploma lagi. Kemudian sarjana muda. Kemudian di peringkat sarjana, kemudian peringkat PhD, belajar syariah. Takhasuh dalam syariah tu pula fokus kepada fiqh sahaja. Fiqh pula fiqh ibadat sahaja. Tak mesti dia tahu semua. Ada juga perkara yang mungkin dia terlepas pandang, dia tak tahu. Jadi apabila tidak tahu dikatakan tak tahu. Itu akhlak yang sangat mulia, yang sangat baik, yang terpuji. Dan itu sedikit pun tidak merendahkan martabat kedudukannya sebagai seorang alim, seorang yang berilmu. Diriwayatkan Imam Malik sendiri. Imam Malik, Imam Madinah Al-Munawwarah, yang Imam Syafi'i berguru dengannya. Imam Malik yang mengajar di Madinah, di Masjid Nabawi, pengasas kepada mazhab Maliki. Dia pernah ditanya dengan 48 soalan oleh anak murid dia. Dia hanya jawab 32 sahaja. Dia hanya jawab 16 sahaja. 32 lagi dia kata la adri, aku tak tahu. "48 soalan dia hanya jawab 16 sahaja. 32 dia kata saya tidak tahu. Ini Imam Malik, tok guru kepada Imam Syafi'i, yang mengarang dan menyusun kitab Al-Muwatta'. Yang khalifah pada waktu itu nak jadikan kitab Muwatta' ni rujukan rasmi kerajaan. Imam Malik kata tak payah. Tak perlu diangkat sebegitu sekali. Muwatta' ni kitab hadis.
Jadi ini sifat yang ditunjukkan oleh para malaikat. Mengatakan bahawa dia tidak tahu melainkan sekadar apa yang Allah Ta'ala ajar kepada mereka. Dan menegaskan bahawa Allah Ta'ala itulah yang maha mengetahui. Bukan sekadar maha mengetahui, bahkan maha bijaksana. Allah Ta'ala yang maha mengetahui apa yang diperlukan oleh manusia dan kehidupan mereka. Apa peraturan hukum hakam yang sesuai untuk kehidupan manusia. Allah Ta'ala maha mengetahui. Dan dia maha bijaksana. Maka semua ketetapan hukum yang diputuskan oleh Allah adalah bersifat bijaksana. Semua hukum, peraturan yang ditetapkan oleh Allah adalah bijaksana, yang membawa kebaikan, membawa kesan manfaat yang positif kepada kehidupan manusia. Kerana Allah Ta'ala itu bukan sekadar maha mengetahui, bahkan lagi maha bijaksana. Maka sebab itu segala peraturan hukum hakam yang bercanggah dengan keputusan Allah adalah peraturan yang tidak bijaksana. Bila tidak bijaksana, banyak berlakunya kelemahan, tak boleh nak selesai masalah. Walaupun sentiasa diubah, dipindah. Untuk mengetakkan lagi hukuman terhadap satu-satu kesalahan. Tetapi kesalahan ataupun jenayah tetap terus berlaku, bahkan bertambah. Tak selesai juga. Pasal tak bijaksana. Tak bijaksana itu pasal apa? Pasal tak tahu apa yang sesuai untuk manusia. Tak tahu. Maka peraturan ciptaan, rekaan manusia yang canggah dengan ketetapan Allah disifatkan oleh Allah sebagai hukum jahiliyah. Jahiliyah daripada jahil. Tahu jahil itu apa dia jahil? Bodoh, tahu bodoh. Hukum yang tak cerdik, hukum jahiliyah. Yang tak selesai masalah, bahkan menambahkan lagi masalah yang sedia ada. Afa hukmal jahiliyati yabghun? Apakah hukum jahiliyah yang mereka itu cari, yang mereka kehendaki? Wa man ahsanu minallahi hukman liqaumin yuqinun? Siapa lagi yang lebih baik hukumannya selain daripada hukum Allah kepada orang-orang yang yakin? Itu jawapan malaikat. Mereka tak buat pandai-pandai. Pergi reka jawab, letak apa nama apa, hak yang mereka rasa sesuai tak. Mereka tak tahu, mereka mengatakan mereka tidak tahu. Ilmu yang ada sekadar hak Allah Ta'ala ajar sahaja. Qala ya Adamu anbi'hum bi asma'ihim. Tengok, Allah Ta'ala nak beri kemuliaan pada Nabi Adam AS. Allah Ta'ala berfirman, wahai Adam, kamu beritahu kepada mereka semua nama-nama yang aku ajar pada kamu tu. Padahal Allah Ta'ala boleh beritahu. Jadi malaikat jadi anak murid pula pada Nabi Adam. Nabi Adam ni jadi cikgu, jadi ustaz, jadi tok guru. Kerana Allah Ta'ala nak tunjukkan kehebatan manusia ini apabila diberi ilmu.
Jadi Allah Ta'ala nak beritahu pada malaikat, wahai malaikat, aku isytihar manusia sebagai khalifah ni, aku ada perancangan aku. Aku tahu apa yang aku nak buat. Di antaranya ialah membekalkan mereka dengan ilmu. Sekarang kamu dah nampak dah kelebihan yang ada pada Nabi Adam ataupun manusia dengan sebab ilmu yang aku ajar. Yang menjadi bekalan dalam melaksanakan tugas tanggungjawab sebagai khalifah. Jadi Allah Ta'ala suruh Nabi Adam yang ajar. Ambihum, wahai Adam, ambihum bi asma'ihim. Beritahu pada malaikat, cerita semua nama-nama yang diajar kepada kamu itu. Falamma amba'ahum bi asma'ihim, apabila Nabi Adam ajar kepada mereka, yakni kepada malaikat, nama semua yang diajar kepadanya itu, Allah Ta'ala berfirman, qala alam aqul lakum, bukankah aku telah berkata kepada kamu, wahai para malaikat, inni a'lamu ghaibas samawati wal ard, sesungguhnya aku maha mengetahui segala yang tersembunyi di langit dan di bumi. Wa a'lamu ma tubdun, dan aku maha mengetahui apa yang kamu zahirkan. Wa ma kuntum taktumun, dan apa yang kamu semua sembunyikan. Aku tahu belaka. Dengan ilmu yang Allah ajar pada Nabi Adam, yang kemudiannya Nabi Adam ajar pula kepada malaikat, di sini menunjukkan kelebihan manusia dan kelebihan orang yang berilmu berbanding dengan orang yang jahil. Dan malaikat cukup menghormati orang-orang yang menuntut ilmu, apatah lagi orang alim itu sendiri. Rasulullah SAW pernah bersabda, innal malaikata la tada'u ajnihataha ridan li talibil ilmi, sesungguhnya para malaikat akan melebarkan sayap-sayap mereka menaungi orang-orang yang sedang menuntut ilmu, kerana reda, suka dengan penuntut ilmu. Di mana sahaja di atas muka bumi ini ada majlis ilmu, malaikat akan turut serta sambil melebarkan sayap mereka sebagai tanda rahmat daripada Allah. Dan malaikat menundukkan diri mereka dengan penuh tawaduk, hasil daripada peristiwa antara mereka dengan Nabi Adam alaihissalam. Kerana malaikat nampak kelebihan Nabi Adam mengatasi mereka dengan ilmu yang Allah ajar. Jadi bila dia tengok anak-anak Adam ni mencari ilmu dan menuntut ilmu, malaikat cukup hormat. Malaikat akan turut serta dengan penuh tawaduk. Ini kelebihan orang yang mencari ilmu. Itu orang yang menuntut ilmu. Bagaimana pula dengan orang alim sendiri yang mengajar ilmu? Lagilah sangat dihormati, sangat disanjung oleh para malaikat. Bahkan disebutlah hadis, bukan sahaja malaikat, bahkan seluruh makhluk termasuk ikan-ikan di lautan memohon keampunan kepada Allah untuk orang yang berilmu, orang yang menuntut ilmu, dan orang yang mengajar ilmu, yang mengajar, yang menyampaikan ilmu. Makhluk yang melata di muka bumi, termasuk yang ada di lautan, bertasbih dan beristighfar untuk mereka yang berada dalam majlis ilmu ini, yang mencari ilmu dan yang mengajar ilmu. Dan kalau kita baca kisah yang berlaku di zaman
Nabi Sulaiman alaihissalam. Apabila Nabi Sulaiman diberitahu bahawa Raja Balqis bercadang untuk mengunjungi Nabi Sulaiman dan melihat kebesaran ataupun singgasana kerajaan Nabi Sulaiman, Nabi Sulaiman panggil seluruh rakyat dia. Bukan sahaja di kalangan manusia, bahkan turut dihadiri oleh makhluk jin. Nabi Sulaiman kata, "Ya ayyuhal mala'u, wahai khalayak, pembesar-pembesar di kalangan rakyatku, ayyukum ya'tini bi'arshiha qabla an ya'tuni muslimin." Siapa di kalangan kamu yang boleh bawakan kepada aku singgasana Raja Balqis ini? Bawa ke sini, bawa istana dia, sebelum mereka datang dan sampai kepada aku dalam keadaan menyerah diri kepada Allah dan keadaan Islam. Qala ifritun minal jinni, berkatalah ifrit di kalangan jin, ana atika bihi qabla an taquma min maqamik. Aku boleh datangkan kepada engkau, wahai Nabi Sulaiman, singgasana Raja Balqis, sebelum kamu bangun daripada tempat duduk kamu. Maknanya sebelum selesai majlis, sebelum kita bersurai. Wa inni alaihi laqawiyyun amin. Aku ni kuat, lagi amanah. Aku boleh tunaikan tanggungjawab itu, kata Ifrit. Maknanya ambil masa jugalah. Maknanya sebelum majlis selesai, sebelum bersurat, singgasana istana Balqis akan sapa. Qala alladhi indahu ilmun minal kitab. Lalu berkata seorang alim yang mempunyai ilmu daripada Alkitab, ana atika bihi qabla an yartadda ilaika tarfuk. Wahai Nabi Sulaiman, aku boleh bawa kepada kamu singgasana istana Balqis ini sekelip mata. Sekelip mata. Kamu pejam, pelik, celek, tengok saja, ada selalu. Falamma ra'ahu, Nabi Sulaiman kelip mata ya, pejam, buka mata, tiba-tiba tengok ada dah. Mustaqiran indah. Sudah berada di hadapannya. Lalu dia berkata, qala hadha min fadli rabbi, semua ini kegunaan Tuhanku kepada aku, liyabluwani aashkuru am akfur, untuk menguji aku sama ada aku ni menjadi hamba yang bersyukur ataupun yang kufur. Ayat ini menunjukkan kelebihan orang alim. Dan syaitan sangat takut kepada seorang alim berbanding 1000 orang abid. Kuat ibadat tapi ilmu tak ada. Abid dengan alim ni cukup berbeza, jauh langit bumi. Sebagaimana kisah yang Nabi sebut dalam satu hadis berkenaan dengan seorang hamba Allah yang nak bertaubat setelah membunuh 99 orang.
Hadis ni dalam bab taubat kitab Riyadhus Salihin. Dia dah bunuh 99 orang. Lalu mari rasa menyesal nak taubat. Tapi timbul keraguan dalam diri dia, adakah Allah telah terima taubatnya atau tidak. Lepas tu dia mencari seseorang untuk bertanya. Jumpa dengan Abid kuat sembahyang orang ni, abad ni. Kuat ibadat ni, mesti dia tahu. Bila ditanya, si Abid itu kata, 99 orang kamu bunuh orang. Jangan harap Tuhan nak terima taubatmu. 99. Allah Ta'ala tak terima. Apa 99 orang? Bukan begitulah. Akhirnya kawan tu bunuh cukup 100 orang. Ala-ala Tuhan tak terima taubat aku, biar aku bunuh seorang lagi, cukup 100 lalu. Dia pun berjalan lagi, tak puas hati nak cari orang yang boleh berikan jawapan yang meyakinkan dia. Jumpa dengan orang alim. Orang alim kata, bertaubatlah. Sesungguhnya Allah Ta'ala itu maha menerima taubat. Walaupun kamu dah bunuh 100 orang, kalau kamu benar-benar menyesal dan bertaubat, Allah Ta'ala maha menerima taubat kamu. Bertaubatlah. Dengan syarat, sebagai tanda kamu benar-benar taubat, kamu kena tinggalkan negeri ini dan pergi ke negeri sekian-sekian, negeri yang ramai orang-orang yang soleh. Maknanya apa? Orang alim ni beri nasihat kepada dia untuk memastikan kamu terus dalam keadaan yang baik setelah bertaubat. Kena cari suasana yang baik, environment yang baik. Jangan taubat dah tak mau merokok, tapi kawan juga dengan hak merokok. Tak tahan kita. Main keliling kelalang untuk merokok, tak jadi. Contoh, tak ada kena-mengena dengan orang mati, ada kaitan dengan orang hidup ya. Anak bertaubat sungguh, pergi cari tempat yang baik yang membantu kamu, orang-orang yang soleh. Tak ada sampai dia meninggal dalam perjalanan. Nak ceritanya, perbezaan di antara abid dengan alim. Jadi kisah ini, kisah di antara malaikat dengan Nabi Adam yang diceritakan Allah di sini menunjukkan kelebihan ilmu. Dan Imam Al-Qurtubi menyebut bahawa dengan ilmu itulah melayakkan Nabi Adam alaihissalam melaksanakan tugas tanggungjawab sebagai khalifah. Mesti dengan ilmu, apa-apa mesti dengan ilmu. Sebab itu kita lihat wahyu yang pertama yang diturunkan oleh Allah sebagai standar perisytiharan rasmi bahawa Nabi lantik menjadi Rasul, wahyu yang berkait dengan ilmu. Nak cari ilmu. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Dalam banyak-banyak wahyu yang berkait dengan bagaimana nak mencari ilmu. Kepentingan mencari ilmu dengan antaranya dengan membaca. Sebagai bekalan kepada Nabi sendiri untuk menunaikan tanggungjawab mengajak manusia, membawa risalah yang sangat berat itu, dibekalkan dengan ilmu. Iqra, dengan membaca. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam. Bukan sekadar suruh baca, Allah Ta'ala juga yang mengajar dengan menggunakan pen. Menurut riwayat Aisyah radhiyallahu anha,
surah yang kedua yang turun ialah Nun wal qalami wa ma yasturun. Itu menurut riwayat daripada Aisyah radhiyallahu anha. Selepas turun Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, surah yang kedua yang turun ialah Nun wal qalami wa ma yasturun, yang berkait dengan pena. Nun demi pena dan apa yang mereka itu garis, apa yang mereka itu tulis, sebagai satu alat ke arah untuk mendapatkan ilmu, menulis dan mencatat. Di situ menunjukkan betapa pentingnya ilmu sebagai bekalan dalam melaksanakan tugas tanggungjawab sebagai khalifah di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu bukan sebarangan orang yang boleh melaksanakan tugas sebagai pemimpin. Dia mesti di kalangan orang alim yang bertakwa. Di antara mereka ialah para ulama. Innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Sesungguhnya orang yang takut di kalangan hamba Allah, yang takut kepada Allah ialah para ulama. Ulama yang takutlah, ulama yang takut pada Allah. Bukan ulama yang takut pada kerajaan. Bukan yang takut pada manusia, tapi ulama yang takutkan Allah. Sebagaimana contoh yang ditunjukkan oleh Mufti Brunei. Dan satu pembentangan dan ucapan dia sebelah dia Sultan Brunei. Dia bercakap, menasihatinya sebagai pemerintah. Tak heranlah bila Sultan Brunei bercakap dan kita semua dengar, kerana mempunyai penasihat mufti seumpama itu yang bertakwa. Dan alhamdulillah hari ini dia bercakap di hadapan Sultan Selangor. Mudah-mudahan terbuka hati dan tergerak mendapat hidayah taufik daripada Allah ke arah pelaksanaan hukum syariat di negeri Selangor ini, insya-Allah. Seterusnya Allah Ta'ala berfirman, wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Setelah selesai Allah Ta'ala membuktikan kelayakan Nabi Adam sebagai khalifah dengan dibekalkan dengan ilmu. Lalu Allah Ta'ala berfirman kepada para malaikat dan juga kepada iblis supaya sujud kepada Nabi Adam alaihissalam. Ini juga merupakan satu proses ujian daripada Allah pada malaikat. Adakah dia benar-benar telus dari sudut merasai kelebihan Nabi Adam alaihissalam dan ketundukannya kepada Allah. Dan terbukti malaikat ini makhluk yang tak pernah derhaka kepada Allah Ta'ala. La ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Itu sifat malaikat. Mereka tak pernah derhaka kepada apa yang Allah perintahkan kepada mereka dan mereka buat semua apa yang disuruh. Tak pernah derhaka. Dengan kelebihan yang ada pada Nabi Adam alaihissalam sehingga melayakkan dia menjadi khalifah, Allah Ta'ala perintah pada malaikat sujud pada Nabi Adam. Fasajadu, lalu mereka yakni para malaikat sujud. Masya Allah. Ini martabat kedudukan manusia.
mengatasi para malaikat dengan syarat manusia yang tunduk dan taat kepada Allah. Pasal malaikat dia tak dibekalkan dengan nafsu, tidak ada pertarungan, tidak ada satu ujian. Memang mereka dicipta secara tabi'i tunduk dan taat kepada Allah. Tapi manusia ni dibekalkan dengan akal dan nafsu. Ada ujian. Ada halangan. Dengan adanya halangan itu manusia masih mampu untuk tunduk dan taat kepada Allah. Malaikat tak apa bagi tak ada nafsu. Memang sifat tabi'i dia dah dijadikan untuk tunduk kepada Allah. Jadi bila manusia berjaya menghadapi halangan ini, maka dia akan menjadi lebih tinggi pada malaikat. Tapi kalau dia tunduk pada hawa nafsu, dia akan menjadi lebih rendah, lebih hina daripada binatang. Pasal binatang tak dikurniakan akal. Ada otak, akal ada. Hanya dibekalkan dengan nafsu. Jadi kamu wahai manusia, binatang tak apalah. Mereka tak ada akal nak mikir, tak nak beza mana baik mana buruk. Tapi kamu ni ada akal. Tiba-tiba tunduk juga pada nafsu, maka lebih hina daripada binatang. Tapi kalau kamu boleh melawan kehendak hawa nafsu, menjadi hamba yang taat, kamu akan menjadi lebih tinggi dan lebih mulia daripada malaikat. Para ulama menyatakan perintah sujud pada Nabi Adam itu ialah sebagai penghormatan kepada Nabi Adam alaihissalam. Bukan sujud dengan makna sembah, tapi tahiyyah, ya, tahiyatan li Adam alaihissalam, sebagai penghormatan, memuliakan Nabi Adam alaihissalam. Bukan sujud dengan makna sembah. Ini pendapat yang sahih sebagaimana yang disebut oleh para ulama. Timbul perbahasan di kalangan ulama dengan peristiwa tersebut. Adakah makhluk boleh sujud sesama makhluk dengan tujuan untuk menghormati dia? Boleh tak kalau kita nak menghormati pemimpin, kita boleh sujud? Sebahagian ulama mengatakan sememangnya pada peka awal ia diharuskan. Sehinggalah kepada zaman Nabi Yaqub alaihissalam. Dalam peristiwa Nabi Yusuf bersama dengan 11 saudara mara dia yang lain. Apabila Nabi Yusuf alaihissalam pada waktu kecilnya telah bermimpi bagaimana bintang sujud kepada matahari. 12 bintang. Isna asyara kaukaba. Rupa-rupanya isna ke ahada? Tak ingat ayat tu. 11 ke 12? 12. Isna asyara kan ayat tu. Isna asyara kaukaba. Rupa-rupanya menjadi kenyataan apabila Nabi Yusuf alaihissalam menjadi menteri kewangan kepada kerajaan Mesir yang menjaga dan mengurus perbendaharaan negeri Mesir. Dengan kisah yang panjang, Nabi Yusuf suruh adik-beradik dia ni panggil ayah. Masa tu tak kenal lagi itu Nabi Yusuf. Bawa baju ni.
pasti ayah kamu akan kenal siapa yang suruh mari ni. Nabi Yaqub tahu itu adalah Nabi Yusuf alaihissalam. Bila sampai ke istana, Nabi Yusuf jemput ayah dia naik ke atas. Duduk atas kursi, tempat yang lebih tinggi. Semua adik-beradik dia sujud belaka. Sebagaimana Allah sebut dalam surah Yusuf ayat yang ke-100. Wa rafa'a abawaihi 'alal 'arsy wa kharru lahu sujada. Nabi Yusuf angkat, jemput naik kedua ibu bapanya. Ulama kata Nabi Yaqub dan mak saudaranya. Ibu dia dah tak ada. Khalah, mak saudara sebelah ibu, bersama dengan Nabi Yaqub dijemput naik ke atas. Lalu ketika itu juga saudara-saudara dia yang dah kenal bahawa sebenarnya yang berada di atas itu ialah Nabi Yusuf, adik mereka yang pernah mereka khianati dulu, akhirnya mereka sujud pada Nabi Yusuf. Setakat itu sahaja. Lepas pada itu tak dibenarkan lagi. Sujud sesama manusia, sesama makhluk, apa dengan tujuan nak menghormati dan memuliakan seseorang. Itu sebahagian ulama. Jumhur ulama, kebanyakan dan majoriti ulama menyatakan ia diharuskan dalam syariat Nabi-Nabi yang terdahulu sampai kepada Nabi Isa alaihissalam. Hanya dalam syariat Nabi kita Muhammad sahaja baru tak dibenarkan sujud sesama makhluk. Dan itulah pendapat kebanyakan ulama. Masa sebelum tu boleh sujud dengan tujuan nak menghormati dan memuliakan sesama makhluk. Bila Nabi SAW dibangkit menjadi Rasul, hukum itu dinasahkan, tak diizinkan. Tak diizinkan lagi. Dalilnya Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu yang menjadi utusan Nabi ke Yaman untuk mengajak dan mengajar Islam kepada penduduk Yaman. Di sana, di Yaman ini ramai ahli kitab Yahudi dan Nasrani, orang alim di kalangan ahli kitab. Muaz bin Jabal mendapati ramai pengikut-pengikut orang alim Yahudi Nasrani ini, mereka ni sujud kepada orang alim mereka. Sujud letak dahi ke lantai kerana menghormati dan memuliakan orang-orang alim mereka. Bila Muaz bin Jabal balik ke Madinah, dia pun balik sujud juga ke Nabi. Nabi kata, "Ma hadha ya Muaz?" Apa hal ni wahai Muaz? La taf'al. Jangan buat begitu. Muaz kata, "Wahai Rasulullah, di Yaman aku tengok pengikut-pengikut orang alim Yahudi Nasrani pakat sujud pada orang alim mereka, ketua mereka. Dan kamu sudah tentu lebih mulia daripada mereka yang lebih berhak untuk aku sujud dan kemuliakan." Nabi kata, "La taf'al ya Muaz." Jangan buat begitu wahai Muaz. Dan Nabi menegaskan, "Fa inni law amartu syai'an an yasjuda li syai'in la amartul mar'ata an yasjuda li zawjiha." Kalau aku izinkan makhluk boleh sujud pada makhluk, nescaya orang pertama yang aku suruh sujud ialah seorang isteri supaya sujud pada suami dia. Ini besarnya tanggungjawab isteri. Kewajipan dia taat pada suami. Walaupun suami tak sembahyang, suruh buat kopi, kena buat kopi. Pasal ada orang salah faham. Ada sekali dalam satu rancangan dalam radio, perbincangan berkenaan dengan
tanggungjawab suami isteri ni. Saya tak pasti dia tu ustaz ke tidak. Bila ada pemanggil tanya, dia kata, macam mana kalau seorang suami itu jenis derhaka pada Allah? Tak semayang, tak puasa. Kalau dia suruh saya buat kopi, saya kena buat tak? Oh, dia kata tak payah, tak payah, tak suami hak derhaka gitu. Itu tak betul. Ya, tak betul. Tetap wajib taat. Tak wajib taat kalau dia suruh buat perkara maksiat. Masalah dia tak semayang dia hakim Tuhan itu satu hal. Tak apalah. Itu kesalahan. Tapi dia tak suami kamu. Wajib taat. Nabi kata seseorang perempuan, seorang isteri tidak dianggap menunaikan hak suami dan arti kata yang sebenar, sehinggalah walaupun suami ajak dia mengadakan hubung jimat atas kursi pun kena sahut. Sampai tahap tu. Minta ajak untuk mengadakan hubungan persetubuhan sekalipun, walaupun duduk atas kursi, kamu kena sahut wahai isteri. Walaupun dia ni seorang yang derhaka pada Allah, itu cerita lain. Jadi Nabi kata kalau suka pula. Ya, dah seorang atas kursi ya, berkata lain. Itu perumpamaan saja. Jadi maknanya kalau Nabi kata kalaulah sama makhluk ni boleh sujud, orang pertama yang aku suruh sujud ialah isteri pada suami. Mana tak boleh. Tak boleh. Ya, itulah pendapat di sisi jumhur ulama. Bukan kata diharuskan sehingga zaman Nabi Yaqub saja, bahkan seluruh para nabi, syariat nabi terdahulu diharuskan, ya, cuma dinasahkan dalam syariat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fasajadu, lalu malaikat pun sujudlah. Ini tanda bagaimana malaikat benar-benar ikhlas atas sifat tawaduk dia, memuliakan Nabi Adam alaihi salam, ya, dan juga mematuhi perintah Allah Subhanahu wa taala. Illa iblis, malaikat iblis, aba wastakbara, dia enggan dan berlagak sombong. Wa kana minal kafirin, Allah Taala kata dia di kalangan orang-orang yang kafir. Siapa iblis ni? Ulama bahas, adakah iblis yang disebut dalam ayat tu adalah di kalangan malaikat ataupun di kalangan jin? Berkata Ibn Zaid, Al-Hasan dan Qatadah, iblisu abul jinni kama anna adama abul bashari walam yakun malakan. Kata Ibn Zaid, Hasan dan Qatadah, iblis adalah bapak jin. Bapak kepada jin, ya, kepada makhluk jin. Sebagaimana Nabi Adam bapa kepada manusia. Ala kerja sebut bapak, ya, bapak jin. Tapi Nabi Adam bapa kepada manusia, dan dia bukan di kalangan malaikat. Ini pendapat kata Ibn Zaid, Hasan dan Qatadah. Dan ini sabit dengan nas yang jelas, yang terang. Sebagaimana Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Kahfi, wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis kana minal jinni fafasaqa an amri rabbih. Surah Al-Kahfi. Dan ingatlah ketika mana kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam. Lalu mereka sujud, malaikat iblis. Dan iblis itu kata Allah, minal jinni, di kalangan jin. Dia telah derhaka kepada perintah Tuhannya.
afatattakhidunahu wa dzurriyyatahu awliya'a min duni wa hum lakum aduwwun. Adakah kamu mengambil iblis dan zuriatnya sebagai pelindung-pelindung selain daripada aku, sebagai kawan, teman, rapat yang melindungi, yang membantu kamu? Adakah kamu ambil iblis selain daripada aku, sedangkan iblis adalah musuh yang nyata kepada kamu, kata Allah. Jadi ayat ni sebut dengan jelas, kana minal jinni. Surah Al-Kahfi ayat berapa ustaz tak ingat, nak tengok, nanti cek balik. Ya. Baik, jadi Allah Ta'ala sebut dengan jelas bahawa iblis ini di kalangan jin. Dia termasuk di kalangan jin yang derhaka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah Ta'ala sebut dalam ayat tu, afatattakhidunahu wa dzurriyyatahu. Adakah kamu ambil iblis dan zuriatnya? Menunjukkan dia ada anak, dia ada zuriat. Iblis ni, malaikat mana ada zuriat? Malaikat tak lelaki, malaikat tak puang, malaikat tak kahwin, malaikat tak berketurunan. Ini jelas ya pendapat yang mengatakan bahawa iblis adalah di kalangan jin, bukan di kalangan malaikat, seperti mana pendapat sebahagian di kalangan ulama yang lain. Baik, ayat 50 surah Al-Kahfi. Asy-Sya'bi pernah ditanya. Asy-Sya'bi, seorang ulama tafsir, dia pernah ditanya, hal li iblisu zaujah? Iblis ni ada isteri ke? Asy-Sya'bi pernah ditanya. Ya. Kata Asy-Sya'bi, itulah pasangan pengantin yang aku tak pernah tengok. Ada tapi aku tak pernah nampak. Kemudian dia baca firman Allah Ta'ala, afatattakhidunahu wa dzurriyyatahu awliya. Adakah kamu nak ambil iblis ni sebagai dan zuriat dia sebagai wali-wali pelindung kepada kamu? Lalu kata Asy-Sya'bi, fa'alimtu annahu la yakunu lahu zuriyatun illa min zaujatin. Ayat ni beritahu bahawa iblis ni dan zuriat dia. Maka aku dapat tahu di situ iblis tak mungkin ada zuriat malaikat ada isteri. Maknanya ada isteri lah. Mana tuan-tuan? Percaya ke? Nyak makhluk jin ni macam kita juga, beranak pinak. Ya. Ada yang beriman, ada yang kufur, Syiah pun ada. Sungguh ni. Ya, di kalangan jin. Dia pun memazhab macam kita juga. Jadi iblis ni bapa kepada jin. Dan syaitan pula siapa syaitan? Syaitan tu siapa? Syaitan ni setiap makhluk di kalangan jin dan manusia yang sombong, degil dan engkar kepada Allah, maka dia adalah syaitan. Syaitan ni daripada kalimah syaitana, maknanya ba'uda anil haq. Syaitan daripada kalimah syaitana, iaitu jauh daripada kebenaran. Sama ada di kalangan jin ataupun manusia.
Manusia ada syaitan juga. Ya. Ya, syaitan ni gelaran. Ya. Label daripada Allah kepada mana-mana makhluk di kalangan jin atau manusia yang derhaka kepadanya. Yang kufur, yang derhaka, yang sombong, yang angkuh, yang derhaka pada Allah. Maka itu adalah syaitan. Kerana dia jauh daripada kebenaran. Daripada kalimah syaitana. Maknanya ba'uda anil haq. Itu makna syaitan. Allah Ta'ala sebutkan. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalau ila syayatinihim. Orang munafik ni bila temu orang beriman kata beriman. Bila balik temu berada bersama dengan syaitan-syaitan mereka, inna ma'akum. Allah sifatkan ya, pemimpin-pemimpin puak munafik ni syaitan. Dalam tersebut dalam surah yang lain, dalam surah Al-An'am, wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jin. Dan demikianlah kami jadikan setiap nabi ada musuh. Siapa musuh nabi? Syayatinal insi wal jin. Syaitan-syaitan manusia dan syaitan-syaitan jin. Itu musuh pada nabi. Allah sebut syaitan manusia. Dan kita baca surah An-Nas. Min syarril waswasil khannas alladhi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Syaitan yang mewaswaskan hati manusia, yang terdiri daripada jin dan terdiri daripada manusia. Jadi jelas sebagaimana yang dihuraikan oleh ulama bahawa iblis ini adalah di kalangan jin. Ya, sebagaimana disebut dalam surah Al-Kahfi yang kita baca tadi. Jadi syaitan ni aba wastakbara. Dia enggan dan sombong. Itu sebab yang menyebabkan dia tak sujud pada Nabi Adam. Dia sombong. Pasal apa sombong? Pasal dia rasa lebih hebat, lebih mulia daripada Nabi Adam AS. Allah Ta'ala tanya, ma mana'aka alla tasjud, ma mana'aka, ya, ma mana'aka alla tasjuda iz amartuk. Apa yang menghalang engkau wahai iblis daripada sujud Nabi Adam bila aku suruh kau? Kata iblis, ana khairum minhu, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Ya, aku ni lebih baik daripada Nabi Adam, daripada Adam. Aku lebih baik daripada dia. Aku lebih mulia daripada dia. Engkau jadikan aku daripada api, kau jadikan daripada tanah. Aku lebih hebat, kata iblis. Takkah aku lebih baik daripada Adam ni, aku nak sujud ke dia pula? Maknanya apa? Iblis jadi sombong tu pasal baki asal usul. Keturunan dia daripada api ni lebih baik daripada Adam, manusia daripada tanah. Sebab itu Islam mengharamkan perjuangan berasaskan kepada asal usul bangsa. Pasal itu adalah perjuangan yang diasaskan oleh iblis. Nampak tak? Tak boleh. Iblis baki asal usul. Dia rasa bangsa dia lebih hebat daripada bangsa manusia. Jadi kalangan manusia, kalau dia rasa bangsa dia lebih hebat daripada bangsa lain, bukan dengan agama, bukan dengan Islam, itu perjuangan yang batil. Perjuangan yang berasaskan kepada asal usul keturunan. Itu perjuangan iblis dan orang-orang yang sewaktu dengannya. Ini pengajaran yang perlu kita ambil peringatan. Laisa minna man da'a ila asabiyyah, wa laisa minna man qatala ala asabiyyah, wa laisa minna man mata ala asabiyyah. Nabi tak mengaku umat orang yang mengajar, yang berjuang, yang mati di atas dasar asabiyyah. Sahabat tanya, siapa asabiyyah itu ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, Allah lupa pula. Apa Nabi jawab tu?
antu'ina qaumaka ala zulmi, jawab Nabi. Dia sebut iblis banyak sangat jadi lupa. Marah juga dia pun. Ada lagi tuan-tuan, iblis ada lagi pak. Iblis ada lagi tak mati. Sampai kiamat baru dia mati. Dia minta anzirni ila yaumi waqtin ma'lum. Maknanya minta Allah Ta'ala lanjutkan umur dia sampai ke satu hari yang ditentukan. Iblis. Ya, jin lain mati. Cuma umur dia panjang sikit pada manusia lah. Lebih panjang pada manusia. Tapi jin mati. Iblis tak mati. Iblis tak mati. Jadi iblis ni memang hebat. Pengalaman dia banyak. Sudah menyesatkan Firaun, Namrud, apa semua sekali. Pengalaman dia cukup hebat. Diperturutkan kepada anak-anak zuriat dia di kalangan jin yang derhaka, yang disebut syaitan. Jadi Nabi kata, sahabat tanya, siapa Asabiyah tu? Asabiyah lagu mana ya Rasulullah? Nabi kata, antu'ina qaumaka ala zulmi. Kamu tolong bantu bangsamu atas dasar kezaliman, bukan atas dasar agama. Maksudnya, walaupun dia zalim, tapi kerana dia bangsamu, mu sokong juga dia. Sedangkan dia zalim, tak boleh sokong. Tak boleh. Ini bangsa kita. Kita kena naikkan bangsa kita. Kena sokong. Sokong atas dasar bangsa. Sedangkan dia meleweng, dia zalim, dia derhaka kepada Tuhan. Jadi perjuangan atas dasar kaumiyah, atas dasar kebangsaan, bangsa dan kaum adalah perjuangan yang batil, yang ditolak oleh Islam. Nabi tak mengaku mak. Ini perjuangan yang diasaskan oleh iblis. Itulah. Itu jadi sombong. Apa mana sombong? Sombong mana apa sombong? Nabi sebut sombong itu ialah batarul haqqi wa ghamtun nasi, menolak kebatilan dan mempelekehkan manusia yang lain. Itu sifat yang ada pada iblis. Menolak kebenaran. Dia tahu dah benda itu benar, tapi dia tolak. Itu sombong nak dia. Itu mana sombong? Dia tahu yang perintah suruh sujud Nabi Adam ni Allah Ta'ala. Sepatutnya dia sujudlah, tapi tak. Dia sombong. Ditolak perintah Allah. Jadi manusia menolak perintah Allah, yang menolak kebenaran adalah sombong nama dia. Itu sifat iblis. Sifat syaitan. Wa kana minal kafirin. Allah Ta'ala tak lalu. Bila dia enggan dan sombong, menolak kebenaran, baki asal usuk, rasa lebih hebat daripada Nabi Adam, menyebabkan tak sujud, Allah Ta'ala kata, iblis ni di kalangan yang kufur kepada Allah. Itu baru enggan dan sombong, tak mahu sujud. Hari ini bukan sekadar aba wastakbara, tambah selagi. Aba wastakbara wastahza'a. Enggan, sombong dan pelekeh pula. Mempermain-mainkan pula. Dahlah dia enggan laksana perintah Allah. Sombong kerana menolak kebenaran. Mempelekeh dan mempermain-mainkan pula hukum Allah Ta'ala. Tak sesuai. Nak makan sup tangan pergi negeri Kelantan. Nanti habis batu tengah jalan tak boleh nak buat pembangunan. Ini istihza'ah. Iblis dah dapat taraf tu. Tapi iblis. Macam iblis, macam syaitan buat nyanyi ke Firaun. Ketika Firaun sedang mandi, dia hamam dia, ada hamam Firaun. Ada lagi sekarang. Kalau pergi Mesir ada tempat hamam Firaun. Macam apa ni? Sekarang ni bila air spa apa? Air panas tu. Air panah, paklan ni panah. Percaya dia kali gedah dia. Jadi iblis masuk, tempat tu memang kawasan larangan. Tiba-tiba iblis muncul, dia muncul dalam bentuk seorang manusia. Kejut Firaun. Firaun ketemu siapa? Iblis kata, takkan Tuhan tak kenal saya? Tak kenal.
Tuhan pun tak kenal sendiri anak. Tuhan tak kenal. Tuhan tak kenal dengan apa ni, dengan makhluk dia. Bukankah kamu ni mengaku Tuhan? Iblis buat ngaji ke dia. Ini sebut dalam riwayat. Ya, dalam sejarah. Jadi perbuatan iblis qada aba wastakbara, Allah Taala dah dia. Kita bukan nak kata nak label siapa-siapa, tapi makna sifat tu sangat melampau. Lebih daripada apa yang dilakukan oleh iblis. Kalau iblis tara tu Allah Taala kata kufur, hak ni kita tak tahu. Ya, pandai-pandai sedar sendirilah. Ya. Jadi muslimin-muslimat sekalian, saya rasa sekadar itulah dulu yang sempat kita huraikan ayat-ayat daripada ayat yang kita baca tadi. Kita akan sambung semula insya-Allah. Ya, selepas daripada perintah sujud tu, Allah Taala halau iblis daripada syurga. Dan Allah Taala suruh Nabi Adam bersama isterinya Hawa tinggal dalam syurga. Kemudian iblis cuba nak menggoda, nak tipu, nak perdayakan Nabi Adam. Dan apa yang berlaku, kita akan sambung semula dalam ayat-ayat yang berikutnya insya-Allah. Pengajarannya terlalu banyak untuk kita ambil sebagai panduan dalam kehidupan kita. Wallahu alam. Sebagaimana biasa, tuan-tuan sekalian, dialu-alukanlah ya, insya-Allah sumbangan yang berterusan untuk kita meneruskan program-program yang berkait dengan kebajikan kepada mereka yang fakir, yang miskin, khususnya di kawasan saya sendiri. Sekarang ni kita pergiatkan lagi dengan program-program yang banyak ke arah membantu mereka yang susah ni. Jadi sumbangan yang berterusan daripada muslimin-muslimat amat-amat dialukan. Dan terima kasih di atas sumbangan selama ini, dan insya-Allah kita terus membantu sekadar yang kita ada dan kita mampu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wahdina as-siratal mustaqim. Allahumma anfa'na ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma hdina wahdi qaumana bihidayatil Qur'an warfa' darajatina bifadilatil Qur'an wa kaffir 'anna sayyi'atina bitilawatil Qur'an wa adkhilna al-jannata bisyafa'atil Qur'an wa najjina minan nirani bihurmatil Qur'an ya dzal fadli wal ihsan. Allahumma hdi qaumana fa innahum la ya'lamun. Rabbana iftah bainana wa bain qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.